Mulakan majlis kita pada pagi ini dengan membaca kitab dan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Muhsin Asy-Syafi'i yang telah mengarang kitab Tambihul Ghafilin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rongga, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم يسر ولا تعسر.
Rabbi tamim bil khair, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pembacaan kitab Tamyi'ul Ghafilin, peringatan kepada orang lain yang lalai, yang telah dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdullah bin Abdul Mubin Asy-Syafi'i. Masih lagi perbincangan kita pada bab yang ketiga, iaitu balasan orang yang minum arak, ke surat 14. Ke surat 14. Perenggan yang ketiga. Betul. 4. Diriwayatkan daripada Salman radhiyallahu anhu pula, ia berkata, betul, ke surat 14. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Diriwayatkan daripada Salman radhiyallahu anhu pula, ia berkata, aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa meminum arak, tidak akan diterima oleh Allah SWT akan amalnya selama 7 hari. Maka dihilangkan oleh Allah SWT akan akalnya, dan tidak diterima daripadanya segala amal kebajikan selama 40 hari. Hadis ni diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi daripada Rasulullah SAW. Rasulullah sebut, sesiapa yang meminum arak, dia minum arak ataupun minum sesuatu yang memabukkan, maka segala amalnya tidak diterima oleh Allah SWT selama 7 hari. Satu. Kemudian Allah Ta'ala akan hilangkan akal dia, dan tidak diterima daripadanya segala amal kebajikan selama 40 hari. Satu amal yang pertama tu dikatakan amal di situ, iaitu amal ibadah. Amal ibadahnya tadi tidak diterima. Maksud amal tidak diterima tu, wajib tak solat? Wajib. Wajib, tetap wajib. Kewajipan, tuntutan untuk pelaksanaan tu wajib. Kalau dia tak buat, dia tinggalkan, maka tetap berdosa atas dasar meninggalkan. Tapi penerimaan Allah tu ditolak. Jangan dirasa bila alah dah Allah Ta'ala tolak, baik tak payah buat. Bila dia tak buat, dosa yang lain pula. Ditolak pertama atas dasar sebab dia minum arak, tu satu. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan, dosa meninggalkan itu satu yang lain. Maka kewajipan untuk melaksanakan tuntutan tadi ataupun kefarduan itu tetap ada, sekalipun ditolak. Kemudian Allah Ta'ala akan berikan dia juga akal, dihilangkan akalnya. Apa maksud hilang akal? Kewarasan dia sebagai seorang yang berakal ataupun seorang yang beriman. Itu sebabnya orang yang minum arak ni, pertamanya sama ada dihilang akal secara fizikal. Secara fizikal ni, dia tak boleh nak memikirkan sesuatu yang normal. Benda tu salah ke benar? Salah ke benar? Betul ke salah? Itu secara fizikal. Maknanya dia hilang akal dia tadi. Yang kedua masuk akal di sini, iaitu dengan makna maknawi. Kita ni kan berjalan mak dengan dua keadaan. Pertama fizikal ataupun jasmani, yang kedua rohani. Jasmani kita satu, kemudian rohani. Rohani ni yang memberikan penilaian ataupun timbangan akal tersebut, supaya akal tadi boleh memberikan satu keputusan yang benar-benar baik mengikut kacamata
iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting, kedua-dua keadaan tadi bergerak dengan baik. Kadang-kadang kita lihat orang tu dia normal, akalnya waras, tetapi dia tetap tak boleh nak menerima kebaikan ataupun kebenaran. Maknanya akal secara kerohanian dia tadi tidak normal. Walaupun nampak lahiriah dia normal, dia baik, dia tak ada masalah. Tapi kalau katalah dia tak boleh nak menerima keburukan, dia tak boleh menerima kebenaran, maka akal kat situ, akal yang dikatakan tak normal di situ adalah akal secara rohani. Ni bahaya ni. Ni berlaku hari ni. Kita tengok, bukan sebab arak saja, macam-macam sebab. Sehingga hari ni orang dah tak nampak lagi, mana tak dapat nak beza mana kebenaran dan mana kemudaratan. Mana hak, mana batil. Itu dia. Mana hak, mana batil. Dia nampak sama je. Alah, tak tutup aurat je pun, baik-baik mak. Itu contoh. Alah, tak tutup aurat je pun, kenapa nak bising-bising? Itu baik-baik. Itu maknanya akal secara kerohanian dia tadi tak normal. Dia melihat sesuatu tuntutan garis pandu daripada Allah SWT satu benda yang remeh. Ini masalah. Ini sangat bahaya ni. Ini lebih bahaya. Kalau bahasa kita tu hilang sensitiviti. Akal yang tak normal tadi membuatkan hilangnya sensitiviti seseorang itu terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Kita takut benda ni. Benda ni yang paling takut. Lebih baik kita jadi gila. Lebih baik jadi gila. Kerana kalau jadi gila betul mak, dia tak ada lagi mukallaf. Tidak ada dosa dan pahala. Daripada dia duduk dalam keadaan mukallaf, tetapi dia meremeh-remehkan larangan Allah ataupun suruhan Allah. Na'uzubillah. Dan juga tidak diterima daripada segala amal kebajikan selama 40 hari. So amal kebajikan ni umum. Dia ada mak ayah, dia jadi anak soleh. Tapi disebabkan minum arak, kebaikan yang dia buat pada mak ayah dia habis. Dia bersedekah. Macam-macam kebaikan-kebaikan yang dia buat. Cuma satu, dia minum arak, habis semua kebaikan-kebaikan tadi. Semua ditolak oleh Allah SWT disebabkan arak tadi. Itu sebabnya berhati-hati. Jangan kita pandang remeh terhadap minum arak ni. Maka apabila ia mati dalam masa 40 hari itu dalam keadaan demikian. Kalau katalah dalam 40 hari ditolak amal tadi, lalu ketika itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya, apabila mati orang yang minum arak seseorang daripada hamba Allah sebanyak 4 kali minum, dia akan diseksa oleh Allah SWT dengan beberapa jenis seksaan. Ditulis namanya, pertama ditulis namanya di neraka Sijin. Na'udzubillah min zalik. Dan tidak diterima daripadanya solat, puasa dan sedekahnya melainkan jika mereka bertaubat. Melainkan dia bertaubat. Kenapa 4 kali mak? Kenapa Nabi SAW mengaitkan 4 kali? 4 kali ni dah sampai kepada kali keempat orang tu minum. Maknanya memang dia minum dengan sengaja dan minum dalam keadaan apa panggil? Tahu tak? Bukan berlebihan, dia dah sampai ketagih. Ketagih. Dia hidup kita ni mak, kali pertama kita buat sesuatu benda yang Allah larang, dia akan masih lagi Allah Ta'ala tinggalkan rasa bersalah. Kali pertama kita buat sesuatu yang Allah Ta'ala larang tu, Allah masih tinggalkan lagi rasa bersalah. Tapi bila dia buat kali kedua pula, rasa bersalah tadi hilang. Dia buat kali ketiga, maknanya ketika tu memang dia dah duduk dekat dalam tu, dan sila hari bulan dia akan mempertahankan kesalahan tersebut. Tu bahaya kali ketiga, kali keempat. Contoh apa mak? Contoh isap rokok.
Kalau buat contoh hisap rokok, mak pun bukan hisap rokok. Entah apa, mak? Rokok lah, rokok. Rokok mudah kan? Rokok. Rokok yang pertama dihisap tu, mak, ada rasa bersalah tak? Dihisap kali pertama, dia minta dia ambil daripada kawan dia, kemudian dihisap. Ada rasa bersalah tak, mak? Tak tahu kan? Itulah susah contoh tu. Apa contoh lain lah? Contoh, isteri keluar rumah tanpa izin suami. Semua angguk dah tu. Kali pertama, mak, masa baru kahwin dulu, kali pertama dia keluar rumah tu, ya, kali pertama dia buat silap tu, satu kesalahan tak? Dia keluar rumah dalam keadaan tak minta izin. Rasa bersalah tak? Rasa. Esok dia buat lagi. Masih ada rasa bersalah tak? Kemudian kali ketiga dia buat lagi tanpa pengetahuan suami dia. Dia rasa bersalah tak? Lama-lama dah hilang rasa salah. Ha. Itu memang Allah Ta'ala letak sebagai naluri manusia tadi. Kali pertama bila dia buat dia salah, dia masih lagi ada tinggal rasa bersalah tadi. Kemudian dia buat kali kedua, maka hilang rasa bersalah tadi. Dan kali ketiga dia mula dah sebati dengan kesalahan tadi. Dan kali keempat terus dia akan mempertahankan kesalahan tersebut. Itu sebabnya dalam kitab tasawuf ulama berikan gambaran sebesar mana pun kesalahan. Satu, sekecil mana pun kesalahan, sekecil-kecil mana pun kesilapan, dan sebesar mana pun kesilapan yang kita buat, kesalahan yang kita buat, jangan sesekali kita meninggalkan ataupun membuang sehabis-habisnya rasa bersalah. Macam mana pun besar salah kita, macam mana kecil pun salah kita yang kita lakukan tadi, tinggalkan sebesar zarah rasa bersalah dalam diri kita. Maknanya rasa bersalah tu tetap ada. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Jangan kita mempertahankan kesalahan kita tadi. Alah, benda kecil je. Jangan, mak. Sebab apa, mak? Sekecil-kecil zarah kita masih lagi ada rasa bersalah atas segala kesilapan dan kesalahan kita tadi tu, kita harap-harap sebesar zarah itu masih lagi menjadi sebab untuk datangnya rahmat Allah SWT ke atas kita. Kita tak tahu, mungkin disebabkan sebesar zarah yang ada rasa bersalah tu, di situ masih lagi tak putus rahmat Allah. Begitu juga dalam kita melaksanakan kebaikan. Dalam kita melaksanakan kebaikan, ketaatan, puasa, zakat, haji, sedekah, apa semua amalan yang kita lakukan ni pula, mak, jangan pula ada sebesar zahrah rasa diri tu baik. Kenapa sebesar zahrah rasa diri tu baik? Di situ kecelakaan yang paling besar daripada Allah, kemurkaan besar daripada Allah ke atas kita, na'udzubillah. Ini dia. Kemudian, mak, pertamanya neraka Sijin. Ya. Nabi kata pertama sekali akan ditulis namanya di neraka Sijin. Na'udzubillah min zalik. Dan yang kedua, diterima daripada mereka. Itu sebabnya kita ni, mak, salah satu, kita tak tahu mana amalan kita yang kita buat, yang mana ketika tu, mak, Allah Ta'ala dah tulis nama kita di neraka. Mengumpat, mengadu domba. Mengadu domba dipanggil apa? Ribah, fitnah. Ni pula bulan puasa ni timbul pula persoalan apa hukumnya orang yang Allah SWT, orang yang memfitnah, memarah-marah orang ni. Bukan marah, apa panggil? Oi, celaka macam tu. Apa tak? Menyumpah-nyumpah orang ni, mak, dalam Ramadan ni batal tak puasa. Kan? Sekarang ni medsos ni dia adalah alat yang tak ada sempadan, bercakap tanpa sempadan.
Jadi kalau tak betul-betul kita ada adab, akhlak, ada iman, mak, maka habis. Ya, yang menulis satu, yang membaca pun satu. Jadi berhati-hati, ada baik dan besar keburukannya. Ada kebaikan dan jauh besar keburukannya. Jadi berhati-hati. Jadi kita tak tahu mana satu yang kita buat perbuatan kita dan mungkin-mungkin mak nama kita ditulis di neraka. Na'udzubillah. Jadi salah satu yang diajar oleh Nabi SAW iaitu istighfar ketika selepas solat. Kan lepas kita beri salam tu kita dituntut supaya menyebut alhamdulillah allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Kemudian kita istighfar astaghfirullahalazim satu. Kemudian lepas istighfar tadi kan mak yang kita sebut Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar tu mak Nabi SAW sebut kalau katalah kita menyebut istighfar dan diikuti dengan Allahumma ajirna minan nar tu dalam keadaan kita tidak meninggalkan duduk tahiyat akhir tadi. Duduk tahiyat akhir tu mak, maka Allah Ta'ala akan padam nama-nama kita yang tertulis di neraka. Itu janji Nabi. Itu sebabnya jangan mudah-mudah pergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat je dia pusing. Oh, kan? Dia terus bersila. Relax duduk. Jangan. Jadi setidak-tidaknya mak duduk tahiyat akhir tu diteruskan sampailah kita baca Allahumma antas salam. Waktu kita baca Allahumma antas salam tu barulah kita tukar kedudukan kita tadi. Sebab apa? Nabi SAW sebut sendiri secara sahih. Rasulullah SAW sebut sesiapa yang baca istighfar Allahumma ajirna minan nar tadi diikuti dengan Allahumma ajirna minan nar setidak-tidaknya 7 kali, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan namanya yang tertulis di neraka. Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang benda-benda remeh ni, alah, ya. Kan? Orang tak percaya. Itu janji Nabi. Dan tidak diterima daripada mereka solat, puasa, sedekah, melainkan jika mereka bertaubat. Jadi semua amalan tadi ditolak. Maksud ditolak, tak perlu buat tak? Tak, wajib buat. Wajib solat. Kalau katalah masuk waktu solat, tetap dia wajib solat. Kalau dia tak solat, maka hukum ke atas dia tu jatuh hukum meninggalkan solat. Begitu juga puasa, masuk bulan Ramadan. Siang dia puasa, malam dia minum arak. Macam mana mak? Orang puasa, buka puasa dengan minum arak. Macam mana tu? Mak akan tanya dengan ustaz-ustaz yang ajar fiqah. Saya tak tahu. Macam mana Ustaz? Mak tanya mak ni soalan saya bagi ni. Apa hukumnya orang puasa kemudian dia buka puasa dengan minum arak? Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni saya tinggalkan soalan ni mak. Minggu depan kita jumpa. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dihalau oleh malaikat Zabaniyah orang yang minum arak ke neraka. Malaikat Zabaniyah ni dihalau orang minum arak ni ke neraka. Apabila hampir dengan neraka, ia dibukakan dan dihumbankan mereka itu ke bawah neraka serta diseksa dengan tongkat besi selama-lamanya. Ni yang dikatakan tadi, masuk ke neraka Sijin tadi. Mereka dicampak ke Sijin mak. Siapa yang campak mereka? Iaitu Zabaniyah. Zabaniyah ni tolak mereka tadi. Dibuka pintu neraka dan dihumbankan mereka ke dalam neraka tadi, lalu diseksa dengan tongkat besi selama-lamanya. Besi ni pula bukan besi biasa-biasa ni, besi panas ni mak. Sifat neraka ni apa sekalipun bersifat panas dan dia bersifat api. Kalau sebut neraka, maka segala kelengkapan yang berada dalam neraka itu bersifat api. Dan bila kata diketuk saja mak, maka sudah pasti ketukan itu sehinggakan terbenam seseorang tadi sampai berpuluh-puluh hasta dalamnya. Bukannya ketuk-ketuk biasa. Sakit tak? Sakit mak. Kerana Allah Ta'ala akan datangkan semula tubuh ni, tubuh yang kita guna sekarang ni akan dibangkitkan besok ke akhirat tubuh yang sama. Jadi sekarang ni balik mak, cuba abah ambil tongkat tu, suruh dia ketuk kita. Dan tongkat mak tu pula hari ni tongkat tu tongkat cantik. Aluminium. Mahal. Kalau ketuk tu ketuk sayang. Ini ketuk marah mak. Ketuk marah, ketuk azab.
Bukan ketuk-ketuk biasa. Kemudian tongkat tersebut, tongkat besi tersebut, besi yang sangat panas, yang Allah Ta'ala leburkan kat dalam api neraka. Gambaran tentang siksaan ini turut dinyatakan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT surah An-Nisa ayat ke-56. Setiap kali hancur binasa kulit-kulit mereka, kami gantikan dengan yang lain pula supaya mereka merasai kepedihan azab. Ni Allah Ta'ala gambarkan bagaimana mereka dalam neraka ni, bukan orang minum arak, sesiapa sahaja yang dicampak oleh Allah SWT ke dalam neraka, bila tika mana azab, maka kulit-kulit mereka tu akan menggelupur, akan tersiat. Maka Allah Ta'ala ganti, Allah Ta'ala tumbuhkan kepada kulit-kulit baru. Daripada sinilah menggambarkan bahawa yang sakit kita ni sebenarnya kulit. Kulit ni dia ada lapisan apa panggil? Lapisan yang kita rasa sakit, pedih, sentuhan-sentuhan tadi, dekat tu kita rasa. Jadi kulit ni kalau tak ada, dia dah tak ada rasa sakit dah. Kulit ni kalau dah tak ada dah, dia tak ada rasa perasaan sakit tu tidak ada lagi. Itu sebabnya bila sakit saja, tersiat saja kulit tadi, Allah akan tumbuhkan semula supaya seseorang itu terus dia merasai sakit. Terus dia merasai sakit. Kalau nak tu, cuba rasalah. Siat kulit tu simpan dulu, lepas tu cuba ketuk-ketuk. Jadi yang sakit tu sebenarnya kulit tadi. Jadi kulit tu kalau dicabut, maka tidak ada lagi rasa sakit. Lalu Allah Ta'ala tumbuh supaya dia terus merasai sakit. Allah Ta'ala terus tumbuhkan kulit yang baru supaya dia terus merasai sakit tersebut. Selain itu, ia juga merasa amat dahaga, lalu meminta kepada malaikat Zabaniyah akan air. Maka malaikat Zabaniyah membawa kepadanya minuman tembaga cair, dan apabila ia minum, berguguranlah gigi-giginya. Apabila sampai minuman itu ke dalam perutnya, terus ia keluar melalui duburnya. Seterusnya, ia kembali semula seperti mulanya. Begitulah siksaan orang yang minum arak ketika berlindung kepada Allah daripada na'udzubillah min zalik. Maksud na'udzubillah min zalik. Jadi orang minum arak ni juga digambarkan besok dekat dalam neraka dalam keadaan haus. Allah datangkan sifat haus. Lalu bila mereka datang jumpa malaikat Zabaniyah, dia kata mintalah air, haus, dia kata aku haus, dia kata. Lalu malaikat Zabaniyah pun datang, dia bawa tembaga cair. Tembaga cair tu. Tembaga tu kalau cair berapi tak? Kan? Tembaga tu, dia cair tu mesti berapi. Kan tembaga tu. Dan air tembaga cair itulah yang penuh api tu diminum. Orang Indonesia kata apa? Rontok. Sampai berguguran segala gigi-giginya tadi tu kerana terlalu panasnya tembaga tersebut. Kemudian tak cukup daripada itu, cuba bayangkan tembaga cair itu akan berjalan di rongga-rongganya tadi sampai ke perut, sampai terus ke dubur. Na'udzubillah min zalik. Dan itulah seterusnya berulang-ulang lelaki tadi akan minum, orang yang minum arak tadi, dia akan minum air tersebut. Na'udzubillah. Siksaan yang sangat-sangat pedih, sangat sakit oleh Allah SWT ke atas mereka. Itu sebabnya cara menanganinya apa iaitu dengan bertaubat. Minta ampun dengan Allah. Mungkin kita ada benda yang kita terlepas waktu muda-muda dulu. Jadi kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini kita gunakan untuk bertaubat. Sebabnya ada seorang lelaki datang menemui Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia tanya pada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, kenapa Allah Ta'ala tak matikan aku? Kenapa Allah SWT tak matikan aku? Lalu Imam Ghazali kata, Allah tak matikan kita ni sebab Allah masih lagi beri kesempatan untuk kita minta ampun dengan Allah. Bagi kesempatan untuk kita bertaubat pada Allah. Satu. Kemudian ada seorang ahli sufi, dia menyatakan bahawa hidup kita ni tak ada lain kecuali bertaubat pada Allah. Hidup kita ini taubat pada Allah. Hidup kita ini minta ampun dengan Allah. Tak ada manusia yang tak terlepas daripada salah dan silap. Sekalipun dia rasa diri dia baik, dia rasa diri dia baik tu pun silap tak silap. Dia rasa diri baik itu pun silap dah. Sebabnya hidup dan taubat dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Hidup untuk bertaubat pada Allah. Hidup untuk minta ampun dengan Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya barang siapa yang ada di dalam hatinya 100 ayat Al-Quran padahal dia minum arak. Barang siapa yang ada di dalam hatinya 100 ayat Quran. Maknanya dia hafal Quran. Dia hafal surah Fatihah, dia hafal surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabat Yada sampai Wadduha. 100 ayat, mak. 100 ayat ya. Jadi dalam 100 ayat tu dia dalam keadaan dia tu pun seorang peminum arak. Tiap-tiap huruf daripadanya datang kepadanya pada hari kiamat menyumpahnya di hadapan Tuhan sekalian alam, sedangkan barang siapa yang disumpah oleh Al-Quran ia akan binasa. Quran ni Allah Ta'ala datangkan sebagai rahmat. Itu sifat dia, mak. Al-Quran ni Allah Ta'ala datangkan sebagai rahmat. Tapi walaupun dia datang sebagai rahmat, disebabkan seseorang itu seorang ingkar, orang maksiat, maka datangnya Quran itu sebagai mudarat. Besok ke akhirat dia akan datang sebagai pemberi, sepatutnya datang sebagai pemberi syafaat, tapi disebabkan maksiat kita, maka dia datang sebagai apa lagi? Ni lagi. Apa nak sebut? Makin dia tindas kita lagi. Sepatutnya dia datang sebagai pemberi syafaat. Sebabnya kita kat atas dunia ni, mak, kena banyak baca Quran dan jadikan Quran itu sebagai sahabat, berkawan dengan Quran. Banyak baca Quran, jangan kita rasakan semata-mata ibadah. Kita nak menjiwai supaya kita ni rasa seronok baca Quran, iaitu tanamkan dalam kepala kita, dalam benak kita, mak, bahawa Quran itu adalah sahabat kita, supaya tak boleh nak tinggal. Kejap-kejap ingat. Mak dengan abah, mak, yang boleh hidup sampai 20 tahun, 30 tahun, sampailah abah meninggal tu, mak. Kenapa? Kerana mak rasakan abah itu sahabat. Dan abah rasa mak tu sahabat. Kalau mak letakkan abah tu sebagai seorang suami semata-mata, maka mak tak boleh hidup dalam 30 tahun. Kalau letakkan itu sebagai seorang suami, dia akan jadi beban. Rasa beban. Penat, mak. Penat tak? Penat. Macam tu juga solat. Solat ni kalau mak letakkan dia sebagai satu tanggungjawab, mak letakkan solat ini sebagai satu ibadah yang tak boleh nak tinggalkan, jadi dia akan jadi satu benda beban dan dia akan timbul sifat keterpaksaan. Sebabnya hidup kita ni apa sekalipun perintah Allah SWT, Allah ajar kita supaya kita tu berkawan dan bersahabat. Supaya bila kata bersahabat, kita dengan dia rasa berlapang dada dan rasa seronok. Macam tu juga anak-anak. Mak kalau rasa anak tu sebagai anak, maka dia akan jadi beban. Tapi tugasan dan tanggungjawab itu sebagai sahabat, maka mak rasa seronok. Sebabnya semua dia balik pada persepsi akal kita ni. Kita yang jadi beban ni sebab kita letakkan benda tu sebagai status tanggungjawab. Akhirnya dia buat tak buat, dia buat. Tapi dia buat rasa berat. Sebab bila sebut je tanggungjawab, dia beban. Itu juga ibadah-ibadah apa sekalipun. Nabi kata apa sini? Begitu juga Al-Quran tadi. Al-Quran tadi kita jadikan sahabat supaya dia ringan. Dan kita harapkan besok, mak, dialah yang akan menang. Besok dalam kubur, mak, tidak ada satu benda ataupun amalan ibadah yang boleh menemani kita dalam kubur. Malaikat Zabaniyah, malaikat Munkar dan Nakir, mak, lepas dia bagi soalan tadi, segala amal datang menemui. Nak minta menemani kita. Solat datang, malaikat kata balik, dia kata balik. Puasa datang, balik. Sedekah kita datang, dia suruh balik. Yang tinggal ketika tu, mak, yang boleh dibenarkan hanya Al-Quran. Al-Quran datang, ni sahabat aku ni, ketika kat dunia dia baca aku, dia suka dengan aku, dia cium-cium aku. Sebabnya Quran ni, mak, kalau boleh jangan banyak-banyak. Satu Quran, satu teman untuk kita sampai kita mati. Jangan hari ni Quran lain, datang masuk surau dia pegang Quran tu. Esok lepas datang pegang Quran sana, datang ni Quran sini. Beli satu Quran, duduk, itu kita pikul pergi mana-mana, mak. Macam mana mak pikul abah pikul mak, itulah dia. Inilah suami aku, buruk ke, tak handsome ke, cantik ke, hodoh ke, apa ke, inilah suamiku, inilah isteriku. Inilah sahabat aku, Quran tadi. Pegang, mak, jadikan dia sahabat. Tiap-tiap hari cium.
Kenapa kita cium? Kita cium tu bukan apa? Supaya kita rasa sayang sahabat, ya Allah. Ini kalam Allah, ya Allah. Kita nak cium Allah tak dapat. Cium kalam dia, Allah Ta'ala datang dengan kalam dia, cium. Ya Allah, ni sahabat aku, ya Allah, letak-letak kasih sayang. Ini baca. Saya beli Quran ni dekat RM300. Ni paling terbaik dia punya penulisan. Dia punya print. Lepas tu dia letak kat almari, mak. 30 tahun akan datang pun dia tak tahu. Dia beli Quran RM300. Jangan. Jadi Quran datang sebagai kemurkaan. Jadi orang yang hafal Quran ataupun orang yang baca Quran, orang yang ni ada Quran dalam dada dia, mak, ayah, lalu dia minum arak, maka Quran besok ke akhirat akan datang sebagai kemurkaan ataupun kemudaratan ke atas, kerosakan untuk di. Na'udzubillah min zalik. Ni bukannya minum arak je, mak, semua ibadah. Itu sebab berhati-hati. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata, Jauhkanlah olehmu daripada arak, sesungguhnya terdapat pada umat Nabi dahulu. Umat Nabi-Nabi yang terdahulu, seorang lelaki yang terlalu kuat beribadah kepada Allah SWT. Maka seorang perempuan yang amat jahat perangainya telah datang kepadanya dengan berkata, aku datang memanggilmu kerana aku dijadikan untukmu. Lalu datanglah lelaki itu bersama perempuan itu. Dan kedua-duanya pun masuk ke dalam rumah. Kemudian pintu rumah ditutup dan dibawa kepada lelaki itu seorang hamba lelaki dan satu bekas arak. Perempuan itu berkata lagi, aku memanggilmu untuk mengajakmu berzina denganku ataupun membunuh hamba ini ataupun engkau minum arak ini. Selagi engkau tidak lakukan salah satu daripada 3 perkara ini, sudah tentu aku tidak bukakan pintu ini. Maka berfikirlah lelaki tadi, jika aku membunuh hamba adalah terlalu besar dosanya, dan apabila fikirkan zina itu terlalu besar, akhirnya dia mengambil bekas arak lalu minumnya. Setelah habis diminumnya menjadi mabuk dan telah membunuh hamba itu, kemudian berzina pula dengan perempuan itu dalam keadaan mabuknya. Oleh itu, jauhkanlah olehmu daripada arak, kerana sesungguhnya segala jenis kejahatan tidak akan berhimpun sekali bersama dengan iman. Na'udzubillah min zalik. Ni Nabi kata, arak ni pintu bagi segala kejahatan. Ni cerita daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Sayyidina Utsman cerita, mak, ada kisah umat-umat terdahulu. Biasanya kisah ni kisah Bani Israel, dipanggil kisah Israiliyat. Kisah umat-umat terdahulu ni, mak, pernah satu hari seorang ahli ibadah, dia duduk ibadah dalam satu rumah. Tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan yang jahat. Maksud perempuan jahat ni, mak, dia datang tu memang niat dia nak rosakkan lelaki tadi, ahli ibadah tersebut. Lalu dia masuk ke dalam rumah tadi, rumah ahli ibadah tadi, dalam keadaan ahli ibadah tu tengah sedang beribadah, dikunci pintu. Bila dikunci pintu tadi, kemudian dipanggil hamba je dan disediakan arak. Dan perempuan tu dia kata, aku tak akan benarkan kau keluar daripada rumah ni kecuali kau memilih salah satu daripada 3 benda ni. Sama ada kau berzina dengan aku, atau kau bunuh hamba tadi, ataupun kau minum arak. Selagi kau tak buat salah satu, maka akan selagi itulah aku akan pastikan kau tak akan keluar daripada rumah ni. Jadi ahli abid tadi, ahli ibadah tadi, mak, dia pun fikir kalau dia berzina dosa besar. Kalau katalah dia membunuh pun berdosa besar. Arak ni dosa besar, tapi hanya sekadar dosa di antara dia dengan Allah, pasti Allah tak ampunkan. Jadi dia minum. Dia ambil keputusan, dia minum arak. Bila dia minum arak ni, mak, hilang akal dia. Bila hilang akal dia tadi, mak, lalu dia nampak perempuan tadi, dia berzina dengan perempuan tersebut. Lalu dia nampak hamba tadi, dia berzina dengan perempuan tadi, dia bunuh pula hamba. Jadi samalah kisahnya, mak, seperti kisah seorang ahli abid. Lebih kurang cerita macam ni juga. Ada seorang abid ni, mak, ni cerita Israiliyat juga. Banyak kisah ni. Diceritakan bahawa satu hari dia beribadah pada Allah. Dia ni dah ada anak murid 60,000 orang. Dan 60,000 orang ni dah sampai tahap, mak, boleh terbang. Hebat tak, mak? Hebat. Sangat hebat. Tapi isu dia, mak, kerana dia dah terlalu hebat sangat beribadah, sampai satu tahap hilang kemanisan dia dalam melaksanakan ibadah. Kita hidup atas dunia ni, mak, dia ada satu naluri ataupun sifat kemanusiaan ataupun dipanggil sebagai sunnah alam. Sunnah alam ni sampai satu tahap, apa sekalipun yang kita ambil,
yang kita buat, yang kita rasa, dia akan sampai satu tahap dia rasa panggil apa? Tak ada apa-apa. Hambar. Biasa. Biasa. Tawar. Kali pertama mak ingat lagi tak? Kali pertama mak pergi umrah. Kali pertama mak pergi umrah apa mak rasa? Mak tengok Kaabah. Mak turun je Jeddah tu. Kan pijak je tanah Jeddah tu kan menitik mata. Naik roh dia. Ya Allah. Sampai juga ke Mekah. Masya Allah. Lagi pula pergi je kat hotel kan. Asyik tanya, Ustaz bila nak pergi tengok Kaabah Ustaz? Ustaz bila nak pergi tengok Kaabah? Sekali mak. Sampai bila tengok je Kaabah. Apa rasa mak? Kepala lutut tu goyang. Macam nak jatuh. Allahu Akbar ni ke Kaabah. Ya Allah. Kali pertama. Kali pertama. Betul ya? Kali pertama ya? Kali kedua? Ada lagi tak sebab keterujaan tu? Masih A. Kali ketiga? Kali keempat? Awak nak pergi dulu apa? Awak pergilah. Tak apa, awak pergi dulu. Lagi pula yang jenis pergi umrah tiap-tiap tahun. Kan? Sampai satu tahap dia dah tak rasa apa-apa dah. Dia tidak ada rasa keterujaan. Begitu juga orang yang melakukan ibadah. Mak jarang-jarang bangun malam tahajud. Sekali mak dapat bangun malam tu rasa dapat melaksanakan bangun malam tu apa rasa mak? Teruja. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi dah disebabkan asyik tiap-tiap malam tak ada hal lah. Pukul 2 je bangun mata. Jam tak bunyi mata dia dah terbuka. Mandi dah jadi rutin. Akhirnya sampai satu tahap dia akan rasa manis tu. Sebab apa? Manisnya sesuatu tu bila dia dapat sesuatu benda dalam keadaan keterujaan. Itu manis. Itu sebabnya mak jangan sesekali kita rasa ya Allah kan susahnya nak dapat sesuatu benda. Kenapalah susah sangat? Susah tu mak nak dapatkan sesuatu benda tu sangat pun di situlah akan rasanya keterujaan dan rasa ya kita rasa bila gitulah tadi si Abid tadi mak. Si Abid tu sampai satu tahap hebatnya ibadah dia tu dia hambar. Dia dah tak rasa apa-apa dah. Jadi akhirnya dia rasa bingung, ya Allah, macam mana aku nak dapatkan rasa manis dalam melaksanakan ibadah pada Allah SWT. Syaitan ni datang mak. Bila dia tengok Abid tadi dalam keadaan tu, syaitan tadi datang dengan gambaran seorang lelaki, menyerupai seorang lelaki. Dia datang jumpa Abid tadi, wahai Abid, apa masalah? Kerut je muka. Lalu Abid tadi kata, aku ni sebenarnya dia kata masalah aku rasa hambar dalam melakukan ibadah. Dah sampai satu tahap aku tak rasa apa-apa dah. Tak ada rasa manis, tak ada rasa. Jadi dia kata, boleh tak aku bagi cadangan pada engkau? Boleh. Kau cadangkan apa? Cuba kau buat dosa. Cuba kau buat dosa, dia kata. Kalau kau buat dosa lalu kau bertaubat pada Allah, maka di situ akan kembali. Betul tak mak? Betul. Kita kalau buat dosa mak, ketika tu dia akan balik semula. Keterujaan. Jangan, tapi lepas ni mak jangan buat dosa. Jangan. Cuma mengingati balik dosa-dosa yang telah. Jangan dosa pula. Hajah kat mana Hajah? Minta maaf Ustaz Rodni, saya ambil cuti seminggu. Ke mana? Ke Genting Highland. Buat apa? Main judi. Jangan mak. Jangan cari pasal. Mati tengah buat dosa. Jadi akhirnya Abid tadi kata, apa cadangan? Betul juga awak cakap. Dia kata. Jadi apa cadangan? Dia kata, saya cadangkan awak berzina. Tak boleh. Dia kata, zina ni dosa besar. Ni sangkut pula dengan orang pula. Dia kata kan. Kalau macam tu awak bunuh. Bunuh lagi tak boleh. Dia kata. Kalau macam tu sekecil-kecil dosa dan hanya dosa di antara awak dengan Allah. Apa dia? Minum arak. Jadi bila masuk akal betul juga dia kata tak apalah minum, dia minum. Minum mak. Abid tadi minum saja minum arak tadi mak, hilang akal dia nak jadi cerita lalu depan dia seorang wanita. Bila nampak perempuan tadi mak, dia terus tangkap perempuan tadi, dia berzina dengan perempuan. Lepas waktu dia tengah berzina dengan perempuan tadi mak, tiba-tiba lalu seorang budak nampak dia tengah berzina dengan perempuan tadi. Dan dia perasan budak tadi mak, dia kejar budak tu, dia bunuh budak tu. Waktu dia bunuh budak tadi tu mak, rupa-rupanya orang kampung nampak orang kampung tu bising tangkap dia mak. Bila tangkap saja dia diikatkan satu batang pokok mak, waktu tu dia orang nak bunuh dia. Datang syaitan tadi lagi, wahai lelaki, dia kata. Bagaimana? Sekarang ni aku minta tolong kau, dia kata, tolong lepaskan aku. Abid tadi minta tolong syaitan tadi supaya lepas. Kau tolonglah aku, dia kata. Lalu ketika tu syaitan kata aku boleh tolong kau, tak ada masalah.
Tapi dengan satu syarat. Apa saja? Kau mesti sembah aku. Kau mesti sujud pada aku akan lepaskan. Akhirnya mak, kerana terlalu tak ada pilihan nak lepaskan diri, si Abid tadi pun bersetuju. Macam mana aku nak sujud pada engkau sedangkan aku dalam keadaan terikat? Hanya cukup sekadar engkau menjatuhkan kelopak mata engkau dengan niat kau sujud pada aku. Jatuhkan kelopak mata engkau dengan niat kau sujud pada aku. Lalu Abid tadi dia jatuhkan kelopak mata dengan sujud pada Allah, pada syaitan tadi mak. Allah perintahkan kepada malaikat maut supaya cabut nyawa dia. Dia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhati-hati mak. Berhati-hati. Syaitan ni sebagai seorang yang ikhlas, dia datang dengan cara ikhlas. Sebagai seorang ahli ibadah, dia datang dengan cara orang ibadah. Jadi dia bukannya jenis mak duduk dekat sini, dia nak suruh mak ataupun abah pergi karaoke atau dangdut, dah tak ada dah. Dia rosakkan mak dengan cara duduk kat sini. Dan syaitan nak merosakkan mak yang dengan abah yang duduk kat sini jauh lebih ditakuti cara kerosakan yang berada di sini dengan cara yang digunakan oleh syaitan untuk merosakkan orang yang berada di lembah maksiat. Sebab apa? Sebab kat sini mak nampak mak duduk dalam ketaatan, mak nampak duduk dalam ibadah. Tapi hakikat sebenar hati kita tadi tu dalam kerosakan. Itu sebabnya Allah nak rosakkan seseorang itu cukup dengan hanya dicampakkan ujub saja. Dicampakkan ujub tu saja, dia rasa diri dia baik, maka ketika tu sudah cukup menjadi sebab bila seseorang itu mati, Allah Ta'ala campakkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Itu dia. Jadi kita jauhkan diri kita daripada perbuatan dosa, iaitu arak. Perkara yang keempat, balasan perbuatan zina. Zina ni apa mak? Zina ni bila sebut je zina ada dua. Pertama, zina haisi. Zina haisi ni zina yang betul-betul nampak, iaitu memasukkan hasyafah lelaki ke dalam kemaluan perempuan dalam keadaan tidak ada hubungan nikah yang sah. Itu yang dikatakan zina. Itu zina haisi. Memasukkan hasyafah kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan dalam keadaan tidak ada hubungan nikah yang sah. Itu zina. Ada juga dipanggil zina, iaitu zina maknawi. Zina maknawi ni macam mana mak? Zina maknawi ni contohnya mata dia tengok orang perempuan, itu zina. Zina juga. Telinga dia tak mendengar sesuatu benda yang baik, dengar benda yang lalai, maknanya telinganya berzina. Kemudian hati dia lalai, ingat benda lain, itu juga dikatakan zina. Tetapi zina tersebut tidak termasuk dalam bab zina yang kita nak bincang ni. Yang dimaksudkan zina di sini ialah zina yang memasukkan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan dalam keadaan dia tidak ada nikah yang sah. Maksud nikah sah ni banyak ni mak. Nikah sah ni banyak. Pertamanya memang tak ada nikah. Lelaki dengan perempuan yang tidak ada hubungan nikah. Satu. Yang kedua, mahram pun termasuk juga. Ayah dengan anak, anak dengan mak, cucu dengan nenek, tok dengan cucu, itu semua tu termasuk. Dua. Yang ketiga mak, iaitu nikah tetapi nikah yang tidak sah. Dia nikah tapi nikah tidak sah. Nikah tidak sah ni ada dua. Pertamanya, nikah yang tidak sah disebabkan wali. Wali yang bukan wali satu. Wali yang bukan wali satu. Apa maksud wali bukan wali? Contohnya, mak ayah dia dulu berzina. Na'udzubillah. Mak ayah dia berzina, lepas tu kahwin. Ni jenis-jenis kahwin yang nak tutup zina tadi. Itu sebabnya bab zina ni mak kalau kita bincang jauh. Sangat luas. Dan mak kena peka sebab ni kena anak cucu kita ni. Mak perempuan dengan lelaki ni berzina. Perempuan ni mengandung. Dapat tahu mak ayah dia. Kan selalu orang Melayu kita dia akan buat apa mak? Kahwin. Padahal mak,
Bukannya mesti kahwin, tak. Selesaikan isu zina tu dulu. Bukannya mesti ambil keputusan kahwin. Lalu dia kahwin. Bila kahwin, mak, anak yang lahir tadi dibentikan siapa? Bentikan kepada bapak tadi. Sedangkan anak tu anak zina, walaupun punca daripada lelaki tersebut. Tapi disebabkan hasil zina, dia tak boleh dibentikan kepada lelaki tersebut. Okey, dah dibentikan. Lahirlah. Kalau lelaki tak ada masalah. Kerana kena lahir perempuan. Waktu dia kahwin, bapak tadi nikahkan dia. Sah tak nikah dia? Sah tak? Tak sah. Bila tak sah, anak perempuan tadi dengan suami dia berzina tak? Bukan suami dengan lelaki yang dia kahwin tadi zina tak? Zina lah, mak. Masalah tak? Salah. Sangat masalah. Itu sebabnya bila katalah terlepas saja, mak tengok saya datangkan satu contoh. Ini di zaman Nabi SAW. Nabi ajar kita, mak. Kita ni terlalu lari sangat daripada sunnah Nabi. Satu hari seorang perempuan, mak, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku dah berzina, ya Rasulullah. Mak dengar betul-betul. Ini panduan untuk kita, mak. Tengok macam mana Nabi menangani masalah ni. Sebab masalah ni masalah besar dalam masyarakat sekarang ni. Masalah ni masalah besar. Perempuan tu datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku dah berzina, ya Rasulullah. Rasulullah kata balik. Rasulullah balik. Esok dia datang lagi, ya Rasulullah, aku dah berzina, ya Rasulullah. Rasulullah kata balik. Kemudian dia datang lagi hari ketiga, mak. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, aku dah berzina, ambil hukuman atas aku, ya Rasul. Apa soalan Rasulullah? Mak tengok, mak, Rasulullah tanya apa, mak? Kamu mengandung tak? Ada Rasulullah tanya, siapa lelaki yang kau berzina? Tak ada. Pertama sekali Rasulullah tanya, kau mengandung tak? Ya, aku hamil dia. Kalau gitu, kau balik, sampailah kau bersalin. Kau datang balik. Balik, selesaikan. Bukan datang balik. Rasulullah kata apa? Balik, selesaikanlah sehingga bersalin. Perempuan tu pergi. 9 bulan lepas tu, perempuan tu datang lagi. Rasulullah, aku dah bersalin, ya Rasulullah. Ambil hukuman atas aku. Tolonglah ambil hukuman. Rasulullah tanya apa lagi, mak? Anak tadi, menyusu ke tak? Perempuan tu kata menyusu. Balik susukan sampai putus susu. Menyusulah perempuan tu. Nanti mak kejap. Kau hamil tak? Kan? Ni ada satu cerita kat situ. Engkau hamil tak? Ya, aku hamil. Kalau macam tu dia kata, soalan pertama Rasulullah kata, panggil waris kamu. Ni saya lupa. Panggil waris kamu. Maka waris dia pun datang. Panggil waris dia. Apa Rasulullah perintah? Wahai lelaki, jagalah anak kamu ini sebagaimana kamu menjaga wanita-wanita hamil yang lain. Jagalah wanita ini sebagaimana kamu menjaga wanita-wanita hamil yang lain. Masyarakat kita buat apa, mak? Dia pijaknya. Lepas tu dia tutup, dia kunci pintu bilik. Tak nak malu. Lalu lelaki tadi pun bawa, waris tadi pun ambil perempuan tadi balik jaga. 9 bulan lepas tu perempuan tadi datang lagi. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah ambil. Tu yang Rasulullah tanya, ada apa, anak kamu nyusu tak? Nyusu. Balik susukan anak. Sampai putus. Lepas 2 tahun lepas tu, mak, datang lagi. Maknanya berapa tahun dah? 3 tahun. Datang lagi. Datang lagi, ya Rasulullah, aku dah putus susu dengan anakku. Lepas tu akhirnya barulah Rasulullah ambil tindakan. Rejam sampai mati. Kerana perempuan ni perempuan yang dah berkahwin. Lalu direjam, mak. Rejam sampai mati. Bila selesai rejam sampai mati, bila dah direjam sampai mati, mak, lalu pengurusan jenazah tadi. Waktu pengurusan jenazah tadi, Rasulullah dah nampak sahabat-sahabat Nabi ni, dia orang mula mencebik. Dia mencebik. Yelah, dia perempuan berzina kan. Jadi pengurusan jenazah tadi, Rasulullah perasan muka sahabat tu mencebik. Sampailah ke muncaknya, mak, bila tika mana Rasulullah nak sembahyangkan jenazah tadi. Waktu Rasulullah nak sembahyangkan jenazah tu, Sayyidina Umar ni kan jadi orang backing. Ya Rasulullah, kenapa masih lagi kau nak mengimamkan solat ke atas jenazah wanita berzina ni? Kenapa masih lagi kau nak imam? Sebab ni wanita berzina. Apa kata Rasulullah, mak?
Cuba dengar betul-betul Rasulullah. Rasulullah kata sesungguhnya taubat wanita ini jauh lebih baik daripada 40 ahli Madinah yang bertaubat pada Allah. Sesungguhnya taubat wanita ini jauh lebih baik daripada 40 orang yang bertaubat ahli Madinah yang bertaubat pada Allah. Maknanya jauh lebih baik. Itu sebabnya mak, kalau kita jumpa sesiapa pun berzina mak, jangan cebik-cebik mak. Kita tak tahu. Kita tak tahu nasib dia dan kita tak tahu nasib kita. Mungkin dengan kesilapan dan maksiat yang dia buat tadi mak, bila dia bertaubat jauh dia dekatkan diri dia dengan Allah dibandingkan kita yang mungkin nampak ahli taat. Terdiam semua sahabat. Terdiam semua sahabat-sahabat. Itu sebabnya ini Rasulullah ajar kita mak. Bukan membenarkan perbuatan dia, tapi bukannya menyangkal sehinggakan melanggar apa yang sepatut dilaksanakan. Itu sebab baru-baru ni tahun lepas mak, ada seorang abang datang jumpa saya. Ustaz, dia kata 3 orang abang dia. Mula-mula kakak budak yang berzina ni. Dia telefon saya, Ustaz, dia kata saya nak jumpa Ustaz boleh tak? Saya kata bolehlah. Kakak dia pun datang jumpa, Ustaz, adik saya dah berzina, dia kata. Nak buat macam mana Ustaz? Dia kata, lepas tu saya kata gini, abang-abang dah tahu, mak dah tahu, mak tak boleh tahu sebab mak ada heart attack. Okey gini, panggil semua abang, panggil semua waris. Saya nak jumpa. Panggil. Oh, masa tu adik tu tak ada. Saya nak jumpa waris dia. Semua waris datang, adik-beradik. Buka cerita saya kata. Oh, abang dia dah macam ni mak semua. Kalau adik dia ada, saya rasa semua dia pijaknya adik dia. Saya cerita tentang benda tu tadi. Akhirnya alhamdulillah mak. Lepas tu mula-mula diorang ambil keputusan mana budak lelaki. Itu soalan pertama. Mana budak, siapa yang berzina? Tapi sampai ke sudah tak tanya pun lelaki yang berzina tu. Sampai ke sudah mak. Sampai perempuan tadi kena rejam, Rasulullah tak tanya pun siapa lelaki yang kamu zina. Sebab hukum Islam ni mak, dia bukannya menghukum tetapi mendidik dan membina keimanan. Ini Allah Ta'ala nak. Ini yang Rasulullah nak. Orang yang macam ni. Orang yang balik pada Allah dengan penuh keimanan dan rasa besar. Abang dia bangun mak tanya mana siapa lelaki. Saya kata fahamlah cerita tadi. Bukan kerja kita nak menghukum dia. Macamlah kita tak ada salah. Kita ni dah baik sangat ke? Yang kita rasa baik tu silap kita masuk neraka, orang zina masuk juga. Satu. Lepas tu abang dia pula, mana, kat mana? Saya sabar. Sekarang ni tanggungjawab kita macam mana Nabi ajar. Balik jaga dia. Akhirnya dia orang bawa, alhamdulillah dengan izin Allah, abang dia lembut. Abang ni jadi kaki beken 3 orang. Nak pukul orang je. Jadi akhirnya bawa adik dia. Buat alasan adik dia pergi kursus 6 bulan. Pergi kursus 6 bulan. Rupanya pergi hantar. Bagi tahu mak dia pergi kursus. Dia bawa pergi hantar ke, kan kita kan ada rumah-rumah ni kan. Jadi kat sana sampai selesai. Bawa balik baby tadi macam mana pula? Baby tu dah lepas bersalin, dia kena hantar tu. Jadi diorang ambil anak angkat. Macam-macam lah dia pusing cerita. Sampai hari ni alhamdulillah. Dah nak kahwin dah budak perempuan tu. Lepas tu dia tanya pula. Ustaz, dia kata macam mana pula dengan adik ni? Adakah nak cerita kepada bakal suami? Ni mak ni pun satu hal juga. Saya cakap terang abah. Dalam rumah tangga, kita kena belajar satu benda yang Nabi ajar. Ada benda kita boleh berkongsi dengan pasangan kita. Ada benda tak boleh berkongsi mak. Bukan kata, oh rumah tangga mesti penuh dengan ketulusan. Tak. Boleh. Apatah lagi benda-benda sejarah-sejarah hitam yang telah lalu tu jangan dibuka-buka mak. Terus berjalan. Kita berjalan dengan apa yang ada pada hari ini. Cerita hari ini. Jangan, saya dulu pernah ada anak ni. Jangan dicerita, jangan dibuka. Allah Ta'ala dah tutup. Jangan sibuk cerita. Ketulusan dalam rumah tangga itu bukan semua perkara. Bukan semua perkara. Ada benda yang kita boleh berkongsi dengan pasangan kita. Ada perkara mak kena sorok, simpan dan ni jangan. Awak tahu tak, saya sukalah dekat. Saya ada seorang sahabat, dia datang jumpa saya. Dia serius asyik mengamuk aja. Sampaikan handset dia kena block lah apa semua. Macam-macam Facebook dia kena block pun. Mana tak? Dia pergi kuliah.
Dia tukar dekat orang perempuan tu, balik dia cerita dengan bini dia. Dia kata daripada kau cerita, baik kau beli parak, kau suruh bini kau sembelih kau. Apalah, perasaan tak boleh nak disorok, tak boleh nak dibuat-buat. Dia datang dengan perasaan. Perasaan tu jenis naluri. Tapi bukan bermakna semua nak cerita dengan isteri. Bukan isteri semua cerita nak cerita dengan suami. Begitu juga kelebihan, kelemahan, ada benda mak. Nanti kita cerita lain. Wallahu a'lam. Itu dia. Itu yang dikatakan zina, iaitu memasukkan hasyafah ataupun kemaluan lelaki dalam kemaluan perempuan dalam keadaan nikah yang tidak sah. Nikah tak sah ni banyak benda, banyak sangat. Kita nak bincang tu. Wallahu ta'ala alam. Itu balasan yang akan bincang dalam bab yang keempat. Itu tadi kisah tu mak, peringatan kita bersama mak. Supaya jangan kita mudah-mudah mengambil keputusan tadi. Bila nak tak nak nikah, mesti nikah dia kata. Jadi bila nikah aja tadi, pertama sekali mak, bila nikahkan confirm rumah tangga tak akan lama. Sebab apa? Dia nikah tu dalam keadaan rasa bersalah di antara, salah menyalahkan di antara satu sama lain. Salah menyalahkan. Kita nikah ni mak, tak boleh kita masuk dalam jinjang pelamin tu, dalam jinjang rumah tangga tadi dalam keadaan kita ada rasa tak puas hati, tak boleh. Macam mana kita sembahyang kena berlapang dada dengan imam, begitu juga dalam rumah tangga, si isteri kena berlapang dada dengan suami, suami kena belajar berlapang dada. Rasa tak puas hati tu ada tak? Ada. Tapi sampai satu tahap, kita kena belajar berlapang dada untuk pastikan bahtera tadi terus berjalan dengan baik. Itu sebabnya orang berzina mak, kalau dikahwin, suruh kahwin, takkan lama rumah tangga dia. Kecuali suami tadi bertaubat pada Allah dan memang nak mencari kebaikan, dan isteri tadi bertaubat pada Allah dan nak mencari kebaikan, insya-Allah rumah tangga dia sama. Tapi kalau atas dasar tekanan mak ayah suruh berkahwin, tengok tak lama. Itu sebabnya penting balik-balik. Dia nak kahwin tu pulang, tu cerita lain sebenarnya. Yang dah berzina tu yang kita nak kena adab. Yang kahwin tadi bab lain. Kalau dia dah tak nak kahwin, dah sudah. Dia buat buku, kita buka buku lain. Buka cerita lain. Yang benda yang sedang berlaku ni dihadap dengan baik sebagaimana yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu taala supaya Allah Taala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu milik kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita majlis dengan tasbih kafarah dan subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.